Dua syarikat diberi tempoh 6 bulan untuk kemuka pelan pulihkan Perwaja Steel. Malaysia beri komitmen untuk bantu bangunkan Mindanao. Kumpulan Maju dan Lion Group diberi tempoh 6 bulan untuk mengukakan pelan memulihkan Perwaja Steel Sendirian Berhad. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata, syarikat terbabit sudah memberi taklimat awal kepadanya mengenai masalah yang dihadapi Perwaja. Ya, dia sedang duduk berjalan. Kita bagi 6 bulan untuk mendalami masalah yang ada dalam tu, dan kita akan terima dia punya cadangan macam mana daripada pihak yang akan mengambil alih lah. Beliau berkata demikian selepas membuat rakaman ucapan Hari Kebangsaan ke-39 di Angkasa Puri. Perdana Menteri turut ditanya status Lion Group yang dikatakan kurang berminat untuk mengambil alih Perwaja kerana diberi equity yang kecil. Lion akan memberi sokongan. Ya, dia mungkin tak ambil equity. Dia tak ambil equity. Sebabnya dia susah sikit dua pihak nak mengurus satu perniagaan. Mengikut formula awal, kumpulan Maju diberi 51% daripada equity Perwaja, manakala Lion Group 30% dan selebihnya kerajaan. Bagaimanapun, awal bulan ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan akan memegang 30% equity dalam Perwaja bagi pihak Lion. Langkah ini hanyalah untuk sementara sehingga keputusan muktamad dicapai dalam rundingan selanjutnya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Mahathir mengulangi amaran beliau untuk mendedahkan nama calon yang terus berkempen untuk pemilihan UMNO Oktober ini malah menggunakan wang untuk memancing undi. Datuk Seri Dr. Mahathir yang juga Presiden UMNO berkata dakwaan segelintir calon tidak faham dengan larangan itu hanyalah alasan semata-mata. No campaigning. No campaigning. Bagi kad kat saya apa semua tu tak boleh. Bertemuan pun tak boleh. Itu kempen lah. Apa yang nak bertemu pula? secara individu pun tak boleh. Tak payah. Beliau menasihatkan calon yang masih berdegil agar menarik diri daripada bertanding pada pemilihan parti Oktober ini. Ya, kalau dia buat, kita dedah. Tujuannya untuk menjejas. Saya akan kata terang-terang bahawa orang yang berkempen, orang yang guna wang, jangan undi. Itu yang saya suruh di kawasan saya, di bahagian saya, dan memang pun orang yang kempen macam tu tak menang. Tapi di Perhimpunan Agung besok adakah nama mereka akan diberitahu? Kalau saya dapat tahu nama dengan tepat, saya tahu ada evidence, saya akan dedah nama. Siapa-siapa wajib. Dalam pada itu, Barisan Nasional sudah menetapkan senarai calonnya untuk pilihan raya Sarawak 7 dan 8 September ini. Senarai itu dikemukakan oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Amal Taib Mahmud untuk kelulusan Datuk Seri Dr. Mahathir selaku pengerusi BN pagi tadi. Datuk Seri, satu soalan Datuk Seri. Mana tanya pasal perubahan Datuk Seri dengan Datuk Amal Taib Mahmud pagi tadi Datuk Seri? Tak ada apa, cuma dia bagi tahu tentang calon-calon. Dan saya bersetuju dengan calon yang dia bagi. Yes, there are some new faces. Tak akan berlaku separuh kemakan Datuk Seri? Tak ada, saya bersetuju semua. Beliau telah setuju dengan kandidat-kandidat yang disyorkan oleh pihak Barisan Nasional Negeri. Rupanya tak ada masalah. Menurut Tan Sri Taib, senarai calon akan diumumkan Sabtu ini selepas beliau bermesyuarat dengan semua calon terbabit. Katanya, semua Menteri Kabinet Negeri akan mempertahankan kerusi masing-masing kecuali Menteri Muda Pembangunan Tanah, Michael Ben. Beliau turut mengumumkan pembahagian 6 kerusi baru Dewan Undangan Negeri di antara keempat-empat parti komponen Barisan Nasional Negeri. 3-1-1-1, 3 PBB, 1 SUPP, 1 PBDS, 1 SNAP. Dan ini merupakan macam kedudukan kursi yang sekarang ini. Daripada segi persentasenya macam sekarang, kurang lebih lah. Ya, tidak akan memburukkan kedudukan ataupun kedudukan mana-mana parti. PBB mendapat 4 kerusi iaitu Nangka, Kedup, Jepak dan Semariang setelah bertukar kerusi belaga dengan PBDS. SUPP pula Dewan Undangan Negeri Senadin dan SNAP Bak Kelalan.
Sementara itu, semua jentera komponen Barisan Nasional Negeri Sarawak kini siap sedia menjelang pilihan raya 7 dan 8 September ini. Tinjauan TV3 mendapati kerja tertumpu kepada pengagihan lebih 4 juta poster. Talian hotline dan perkhidmatan pertanyaan tempat mengundi berkomputer turut disediakan. Apabila dia kasih itu IC, jadi kami boleh cari itu IC dalam itu komputer. Jadi sekejap saja kami boleh tahu di mana ini pengundi fikir, kawasan di mana dan di mana tempat dia undi. Menjelang hari penamaan calon Selasa ini, semua pusat operasi akan dibuka 24 jam. Laluan alternatif kurangkan kesesakan jalan raya di Subang Jaya. Lapan terselamat dalam nahas membabitkan bas di Petrajaya, Kuching. Presiden Republik Argentina Carlos Menem kini diraikan oleh Tuanku Jaafar dan Raja Permaisuri Agong pada Majlis Jamuan Negara. Pemimpin negara Amerika Selatan itu dalam rangka lawatan rasmi 5 hari. Presiden Menem yang mengetuai delegasi 110 orang tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang pagi tadi. Ketibaan disambut Menteri Luar Datuk Abdullah Ahmad Badawi. Turut hadir Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Anwar Musa selaku Menteri Pengiring. Di sebelah petang, Menem diberikan sambutan rasmi di Parlimen. Ketibaan pemimpin Argentina ini disambut Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar dan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Disebabkan hujan, upacara sambutan diadakan di dalam bangunan Parlimen. Lagu kebangsaan kedua-dua negara kemudian dimainkan dengan iringan pancaragam Pusat Askar Melayu Diraja diketuai Lieutenant Norman Kamarudin. Menem kemudiannya diperkenalkan kepada jumlah menteri serta perwakilan asing. Selepas sambutan rasmi itu, Perdana Menteri mengunjungi Presiden Menem di hotel kediamannya. Pertemuan berlangsung lebih setengah jam. Turut hadir Menteri Luar Argentina Guido Di Tella serta Duta Negara itu ke Malaysia Guillermo Renom. Esok kedua-dua pemimpin dijadualkan mengadakan perbincangan dua hala di Jabatan Perdana Menteri. Dijangkakan kedua-duanya akan turut menyaksikan perjanjian merangkumi udara, pelancongan dan perdagangan. Di sebelah petangnya, Menem akan menerima ijazah kehormat undang-undang di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur pada dasarnya bersetuju membantu membangunkan wilayah selatan Filipina berikutan perjanjian damai antara pejuang pembebasan kebangsaan Moro MNLF dan kerajaan pimpinan Fidel Ramos. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuannya dengan Presiden Ramos berjanji akan menggesa sektor swasta Malaysia melabur di Mindanao. MNLF pimpinan Nur Miswari sebelum ini bersetuju meletakkan senjata setelah berjuang selama 25 tahun. Miswari akan menandatangani perjanjian damai untuk membolehkan Mindanao diperintah secara otonomi pada 2 September depan. Ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Ramos, Datuk Seri Anwar menyampaikan sokongan kerajaan Malaysia terhadap perjanjian damai itu. Presiden Ramos sebelum ini pernah meminta Malaysia sebagai sebuah negara Islam membantu masyarakat Islam di selatan Filipina. Dalam pertemuannya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Malacanang, perkara itu dibincangkan dengan lebih lanjut. Pihak swasta sebelum ini jelas beliau walaupun ada merancang pelaburan, mereka khawatir dengan ketegangan yang berlaku di wilayah itu. Antara sektor yang boleh diterokai ialah industri pelancongan. Datuk Seri Anwar juga akan meminta Bank Islam membantu menghidupkan semula Bank Amanah Islam Filipina. The other issues, of course, they would wish to see additional mechanism other than existing financial institutions, existing mechanism like what the President mentioned, the possibility of reviving the Amanah Bank to allow for foreign, particularly investors from Muslim countries to come, look at the Philippines and also look at Mindanao.
Sementara itu, ketika berucap di persidangan mengenai Asia Tenggara selepas tahun 2000, Datuk Seri Anwar menyentuh mengenai perkongsian satu wawasan moral antara negara di rantau Asia Tenggara. Beliau menegaskan pemikiran demokrasi yang terkongkong tidak lengkap selagi isu kemanusiaan tidak didokong bersama. Persidangan mengenai Asia Tenggara selepas tahun 2000 bermula di Manila pagi tadi. Ia dihadiri kumpulan pemikir wawasan masa depan Asia yang dianggotai 19 kaki tangan akademik dan kerajaan negara ASEAN. Kumpulan wawasan itu ditubuhkan 2 tahun lalu dan bertanggungjawab untuk membincangkan masa depan ASEAN. Pada persidangan kali ini, kumpulan itu diminta mengkaji semula di samping memperkemaskan wawasan ASEAN. We should transcend national boundaries, tribal loyalties, religious bigotry or fanaticism. What is the strength of people like Rizal? I mean, those years, I don't think one can assume that he has that sort of exposure and understanding of the region, but he still considers himself to be a great Malayan. He talks about Filipino Revolution, yes, but he talks about the Malay peoples in the region. Walaupun menyadari prinsip itu sukar dilaksanakan, Datuk Seri Anwar menjelaskan kumpulan wawasan tidak mempunyai pilihan lain. Kegagalan untuk melaksanakan konsep penyatuan itu akan menjadikan penduduk di rantau ini hilang nilai yang paling berharga, iaitu kemanusiaan. Beliau menjelaskan nilai kemanusiaan adalah persamaan yang paling ketara bagi negara di rantau ini. One Southeast Asia with one vision, not for the government or the ruling elites, but for the people. And that is why the social agenda or humane or human agenda is paramount in our considerations. Thank you. Selepas berucap, Datuk Seri Anwar juga menjawab soalan ahli kumpulan wawasan, antaranya mengenai rahsia Kuala Lumpur menjamin kestabilan dalam menghadapi perubahan semasa. Menurutnya, setiap perubahan diterima oleh rakyat, tetapi yang penting ialah cara kerajaan menerapkan perubahan. But I don't think we should take such a condescending view, arrogant view like the United States foreign policy. Because if you do that, then it is a simplistic sort of formula, but you don't actually prescribe solutions or answers. Beliau juga menjelaskan Kuala Lumpur tidak berhasrat memusuhi Amerika Syarikat dan tidak pula mahu mencontohi negara itu. It takes 150 years for the United States after the declaration of independence to introduce legislation against discrimination of the blacks in Brown versus the Board of Education. 150 years. Why is it when it comes to Malaysia, we have to do it in 3 years? Berkuat kuasa hari ini, kerajaan mengharamkan penggunaan nitrofuran dalam industri penternakan. Nitrofuran, sejenis antibiotik, dikatakan boleh mengakibatkan mutasi dan kanser yang digunakan dengan meluas di kalangan penternak ayam. Menteri Kesihatan Datuk Chua Joy Meng berkata pengharaman itu diputuskan pada mesyuarat mingguan Jemaah Menteri semalam. Asas keputusan ini ialah terdapatnya kesangsian mengenai kesan nitrofuran ke atas keselamatan makanan dan kesihatan awam. Food and Agricultural Organization of United Nations termasuk World Health Organization telah buat keputusan iaitu nitrofuran yang digunakan dalam ternakan binatang haiwan boleh mengakibatkan mutasi gene dalam badan kita dan kanser.
Pengharaman itu mengikut Peraturan 40 Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985 dan sesiapa yang sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun. Menurut Datuk Chua, penggunaan nitrofuran juga diharamkan di Kanada, Jepun, Singapura dan Bangladesh. China yang menjadi pengeluar utama dunia nitrofuran turut mengharamkannya. Menurutnya, kementerian akan menjalankan pemeriksaan bagi memastikan semua pihak mematuhi arahan itu. Kajian Kementerian Kesihatan terhadap 142 contoh ayam di pasaran mendapati 51% hingga 73% mengandungi residu nitrofuran. Dengan pengharaman ini, kementerian yakin semua daging ayam di masa akan datang bebas dari nitrofuran. Sementara itu, Persatuan Pengguna menyambut baik arahan kerajaan mengharamkan penggunaan nitrofuran. Bagaimanapun, mereka berpendapat hukuman sedia ada tidak memadai berbanding industri penternakan ayam yang bernilai RM2 bilion setahun. Kan hanya RM5,000, tak ada apa-apa asas dan makna. Dan jika mereka tidak dipenjarakan, ini tidak akan hantar satu tanda kepada industri-industri yang lain. Beliau juga menggesa kerajaan memusnahkan saki-baki nitrofuran itu. Penasihat Undang-Undang Persatuan Pengguna Pulau Pinang, CAP, Mina Raman, pula mahu kerajaan memastikan bahan itu tidak dibawa masuk ke negara ini. Kalau undang-undang tu belum ada kan, kena adakan. Kalau sudah ada, kena dikuatkuasa dengan penuhnya, terutamanya kerana ini adalah makanan dan satu isu awam. Ya. Beralih ke laporan saham, harga-harga saham di BSKL ditutup bercampur-campur dalam dagangan sederhana cergas. Indeks komposit turun 2.06 mata kepada 1120.76, manakala indeks perusahaan turut jatuh 1.37 mata kepada 2113.87. Sejumlah 190.058 juta saham bernilai RM1.426 bilion diniagakan. Pada penutup, kaunter rugi mengatasi untung dengan 372 berbanding 191. 129 kaunter diniagakan tidak berubah. Sementara itu, indeks komposit Bursa Option dan Kewangan Hadapan Kuala Lumpur (KLOF) ditutup rendah kerana kegiatan pengambilan untung. Kontrak hadapan Ogos merosot 6.1 mata kepada 1111.5. Sejumlah 564 lot diniagakan. Di pasaran tukaran asing, ringgit ditutup rendah berbanding dolar Amerika. Berikut nilai ringgit berbanding beberapa mata wang asing. Tenaga Nasional Berhad TNB hari ini mengadakan mesyuarat bagi membincangkan isu pampasan kepada pengguna berikutan kejadian putus bekalan elektrik di seluruh semenanjung Malaysia 3 Ogos lalu. Jurucakap TNB berkata pihak pengurusan kini sedang meneliti setiap aspek berhubung ganti rugi dan akan mengemukakan laporan kepada pemegang saham utama tidak lama lagi. Katanya keputusan muktamad di tangan pemegang saham utama. Pemegang ekuiti terbesar dalam TNB ialah Perbadanan Menteri Keuangan dan Khazanah Nasional Berhad. Semalam Perdana Menteri menegaskan TNB wajar membayar pampasan kepada pengguna yang menanggung kerugian. Persekutuan Pekilang Malaysia FMM sebelum ini menyatakan sektor itu kerugian kira-kira RM123 juta akibat kejadian itu. Dalam pada itu, sebuah kilang di kawasan perindustrian Nilai yang mengalami gangguan bekalan elektrik hampir 10 jam malam tadi kesal dengan apa yang didakwanya tindakan lewat TNB. Pengurus pentadbiran dan Perjawatan Kilang Hiroshige Sendirian Berhad, Muhammad Rafi'i Abdul Malik berkata kelewatan itu menyebabkan kilangnya kerugian lebih RM200,000. Menurut Rafi'i, bekalan elektrik terputus pada pukul 12.15 malam.
Dia seterusnya menghubungi TNB apabila mendapati gangguan bekalan berpunca dari luar kilang. Menurut Encik Rafi'i, TNB memberi jaminan bekalan itu akan pulih dalam tempoh sejam setelah kerosakan di pencawang Sepang diperbaiki. Bagaimanapun dia mendakwa pekerja TNB hanya muncul pukul 9 pagi tadi dan mengesahkan tidak ada kerosakan pada pencawang Sepang. Kerosakan sebenarnya menurut pekerja terbabit berlaku pada pencawang masuk utama di Nilai. Saya yakin anda kata kalau pihak TNB datang lebih awal pada malam tadi, pada jam 1 pagi contohnya, bekalan elektrik boleh dipulihkan lebih awal dan boleh mengelakkan kerugian yang kita alami. Pihak TNB Seremban ketika dihubungi berjanji akan menyiasat dakwaan kilang terbabit. Kerajaan akan menaikkan taraf Sekretariat Majlis Akreditasi kepada Jabatan Standard Malaysia selaras dengan pengoperatan SIRIM awal September ini. Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, Datuk Lau Heng Ding berkata, penubuhan jabatan itu bagi memastikan kualiti produk yang dikeluarkan memenuhi standard yang ditetapkan kerajaan. Menurut Datuk Lau Heng Ding, jabatan itu akan menguji kualiti sesuatu produk sebelum mentauliahkan akreditasi kepada organisasi terbabit. SIRIM pula katanya akan mengeluarkan sijil ISO hasil tauliah daripada jabatan itu. Akreditasi yang ditauliahkan Jabatan Standard Malaysia diiktiraf oleh negara membangun di rantau Asia. Beberapa organisasi dari Hong Kong, Thailand dan Indonesia berminat untuk memeriksa dan menguji perkhidmatan serta kualiti produk mereka dengan jabatan itu. Datuk Lau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penyampaian Sijil Skim Akreditasi Makmal Malaysia kepada Sime Derby Tyre Technology Centre di Petaling Jaya. Menurutnya, kementerian menerima kertas cadangan Sime Derby untuk mewujudkan pusat khas bagi kitar semula tayar terpakai. Kerajaan katanya menyediakan insentif untuk aktiviti penyelidikan dan pembangunan serta pengecualian cukai selama 5 tahun bagi pihak swasta yang berminat menjalankan aktiviti terbabit. Usaha mendaulatkan bahasa Melayu perlu menjadi agenda penting rakyat Malaysia. Ini kerana bahasa Melayu adalah alat penyatuan di samping identiti rakyat negara ini. Pensyarah Jabatan Bahasa dan Kebudayaan Melayu Universiti Pengajian Luar Beijing, Profesor Wu Zongyu berpendapat usaha itu perlu agar bahasa Melayu kekal sebagai jiwa bangsa Malaysia. Menurut Profesor Wu, gerakan bahasa kebangsaan sektor swasta yang dilancarkan 19 Ogos lalu adalah usaha positif bagi meluaskan penggunaannya. Katanya ia amat diperlukan agar seiring dengan negara lain yang menggunakan bahasa Melayu. Kalau gunalah bahasa, guna betul-betul. Kalau guna bahasa Inggeris, juga guna betul-betul. Campur itu bahasanya saya terasa tidak sebab didengar. Sementara itu, pelajar bahasa Melayu dari universiti yang sama, Guan Liming, beranggapan bahasa Melayu adalah jambatan mendalami budaya bangsa itu sendiri. Saya sudah bercita-cita nak mengaji bahasa Melayu. Sebab ni kami yang belajar bahasa Melayu barulah ada kesempatan melihatnya. Begitu juga dengan rakannya Liu Chen yang menyenangi bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu itu senang dibelajar berbanding dengan bahasa Inggeris lah. Boleh bahasa Inggeris itu perkataan-perkataan itu banyak, susah nak diingat. Kesesakan di persimpangan Subang Jaya menuju Lebuh Raya Persekutuan di Petaling Jaya Selangor dijangka dapat dikurangkan dengan pembukaan laluan alternatif pagi tadi. Perasmian Jalan Subang Jaya Glenmarie ini disempurnakan Menteri Besar Selangor Tan Sri Muhammad Taib. Ia sepanjang 1.2 km. Kos pembinaannya RM8 juta. Dianggarkan lebih 50,000 kenderaan dari Subang Jaya menggunakan jalan ini setiap pagi. Tan Sri Muhammad berkata, kesesakan akan dapat dikurangkan sehingga 30%. Persimpangan keluar dari Subang Jaya juga akan dipertingkatkan dengan kos RM57 juta. Kajian ini sedang dibuat oleh pejabat daerah Petaling dengan konsultan yang mereka kaji. Dan pembiayaannya akan dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta yang mempunyai projek-projek dan tanah-tanah di kawasan Subang Jaya. Jadi
Dalam pada itu, penduduk sekitar Subang Jaya juga boleh menggunakan laluan ini untuk kelebuh raya baru Lembah Kelang, Shah Alam, Petaling Jaya dan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz. Ini kita rasa lega sikit lah. Pasal apa, untuk jalan yang lama tu kita dah tahu jalan tu sibuk kan. Jadi dengan adanya jalan ni, Alhamdulillah lah nampaknya taklah tegang sangat. Pasal semua tumpu satu jalan nak keluar. So ni ada dua, so dah berpecah lah. Jadi yang nak lari highway terus masuk sini lah. Yang mana nak ikut federal highway terus ikut sana lah. So kurang jam lah. Sebelum ni tak tahu lagi. Kita tengoklah hari Isnin punya tu macam mana. So biasanya saya memang mengambil 1.5 jam ke 1 jam 45 minit untuk keluar dari UHC ke highway. 8 orang terselamat apabila bas yang mereka naiki terbabas lalu merempuh sebuah kedai di Putrajaya, Kuching, Sarawak. Kejadian berlaku pukul 10.15 pagi tadi. Ketika kejadian, bas terbabit dalam perjalanan dari Putrajaya ke Buntal. Pemandunya, Kutit Randi, 30 tahun, dikatakan gagal mengawal bas ini lalu melanggar sebuah tong minyak tar yang diletakkan di tepi jalan. Bas ini kemudiannya merempuh sebuah kedai barangan elektrik. 8 penumpang bas dan beberapa pelanggan dalam kedai terbabit tidak mengalami sebarang kecederaan. Bagaimanapun, 2 pekerja binaan Bangladesh yang sedang membaiki jalan ini dikejarkan ke Hospital Sarawak selepas terkena percikan tar. Mereka dilaporkan dalam keadaan stabil. Menurut konduktor bas, Kamsiah Muhammad, kejadian dipercayai berpunca daripada brek bas yang tidak berfungsi. Tiba-tiba saya ada brek, dia lantak tong minyak dulu. Lepas tu dia lantak sini, lantak kedai ini. Kejadian juga menyebabkan bekalan air ke kawasan ini terputus apabila beberapa batang paip di tepi jalan pecah dilanggar bas berkenaan. Kerajaan Selangor menimbang untuk menutup semua pusat karaoke dan permainan video yang dianggap punca utama mendorong ke arah gejala sosial. Menteri Besar Tan Sri Muhammad Taib berkata, persetujuan menutup pusat berkenaan dicapai pada mesyuarat Dewan Undangan Negeri semalam. Katanya pusat seumpama itu menjadi tempat remaja membuang masa sehingga mewujudkan budaya negatif. Tan Sri Muhammad akan membincangkannya dengan lebih lanjut pada mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri. Polis menahan 14 lelaki termasuk 7 rakyat asing yang dipercaya memiliki ganja dalam satu serbuan di Plentong, Johor Bahru awal pagi tadi. Operasi pukul 2 pagi ini membabitkan 20 anggota dari cawangan anti dadah khas dan unit risikan jenayah. Ia diketua penolong penguasa Yap Tuh Wan. Mereka yang ditahan berumur antara 20 dan 30 tahun. Turut dirampas 2 kereta, sebuah motosikal dan senjata tajam dipercaya digunakan oleh kumpulan ini. Serbuan dilakukan hasil maklumat orang ramai. Semua yang terbabit kini ditahan di Balai Polis Plentong untuk disoal siasat. Sementara itu, polis merampas sebuah bot pancong berisi 1,480 kartun rokok kretek berbagai jenis di Sungai Kuala Linggi, Melaka awal pagi tadi. Operasi diketuai Ketua Balai Kuala Sungai Baru, Sarjan Adam Yusof bersama 2 anggota. Polis yang menjalankan intipan hasil maklumat orang ramai berjaya mengesan beberapa lelaki mencurigakan dalam 2 bot pancong di Kuala Sungai Baru. Bagaimanapun, hanya sebuah bot sahaja yang berjaya ditahan. Semua lelaki terbabit juga berjaya melarikan diri di kawasan Paya Bakau berhampiran. Hasil pemeriksaan, polis menemui rokok yang dirampas diisi dalam 20 buah guni. Barang rampasan diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Melaka untuk taksiran. Susulan kejadian lemas di Sungai Kupang, Baling, Kedah, pasukan penyelamat masih meneruskan gerakan mencari seorang lagi mangsa Amiruddin Isa, 8 tahun, yang dipercayai tergelincir ke dalam sungai itu. Dalam kejadian pukul 3 petang Selasa lalu, Amiruddin, ibunya Raziah Mahmud dan adiknya Nurizan Isa dipercayai tergelincir ke dalam sungai ini. Mayat Raziah 43 tahun ditemui 5 jam selepas itu pada jarak kira-kira 500 meter dari tempat kejadian. Manakala Nurizan, 6 tahun, terselamat dan ditemui tersangkut pada pokok buluh. Usaha mencari Aminuddin kini diperluaskan hingga ke jarak 20 km dari tempat kejadian.
Pasukan penyelamat terdiri pelbagai agensi termasuk polis dan bomba. Ia turut dibantu penduduk kampung terbabit. Bapa mangsa Isamat ketika ditemui masih terkejut dengan tragedi itu. Beliau berkata isteri serta anaknya pergi mandi di sungai berhampiran kerana kerosakan generator yang mengepam air ke rumahnya. Sementara itu, Nurizan yang kini dirawat di Hospital Baling berada dalam keadaan stabil. Dia dijangka keluar esok. Genjatan senjata dikuatkuasakan semula di Grozny. Nahas pesawat Egypt Air 18 penumpang cedera. Sentiasa menghubungkan anda dengan berita-berita terkini dari arena antarabangsa. We've built a totally new, fully digital mobile phone system, one of the most advanced in the world. It will bring you closer to your friends and family and allow you to take your office with you wherever you roam. Our international gateway will connect you to the world and provide you access to a world of information and education. And as Malaysia's leading PCN system, we will continue to bring innovative services to you well into the future. DG1800 from Mutiara Telecom. We've got you connected. Genjatan senjata dikuatkuasakan semula di Grozny. Persetujuan dicapai antara wakil khas Presiden Yeltsin, Alexander Levitt, dengan pemimpin pejuang Chechnya beberapa jam sebelum tempoh ancaman Rusia untuk menyerang Grozny tamat. Persetujuan ini antara lain untuk menyelamatkan penduduk Chechnya daripada menjadi mangsa pertempuran. Bagaimanapun, usaha itu gagal menghalang orang awam dari terus meninggalkan Grozny. Dalam pada itu, satu lagi pertemuan akan diadakan antara Levitt dan pejuang Chechnya bagi mengukuhkan kedudukan gencatan yang dipersetujui. Penyiasat jenayah perang antarabangsa meneruskan usaha mencari gali mayat mangsa pembersihan etnik Bosnia di Lazeti 40 km dari Srebrenica. Sebelum ini, tentera IFOR terpaksa menangguhkan kerja-kerja menggali berikutan banyak periuk api tertanam di kawasan berkenaan. Pasukan penyiasat mensyaki kubur ini telah digali dan mayat mangsa dipindahkan. Pihak penyiasat percaya mangsa yang ditanam adalah penduduk Islam Bosnia yang ditawan puak Serbia di perkampungan Gebravici. Tawanan itu dipercaya dibawa secara paksa ke Lazeti sebelum dibunuh. Lazeti terletak 10 km dari wilayah yang dikuasa kerajaan Bosnia. Perancis mengkaji semula rancangan penghantaran pulang 300 pendatang asing Afrika. Perkara itu dipersetujui Kementerian Dalam Negeri Perancis setelah beberapa pihak mengemukakan bantahan. Kini nasib pendatang itu akan ditentukan oleh Mahkamah Tinggi Perancis. Bagaimanapun, pihak kerajaan mendesak 10 pendatang yang mogok lapar di sebuah gereja sejak 48 hari lalu menghentikan tindakan mereka. Tindakan pendatang terbabit mendapat sokongan 5,000 penunjuk perasaan semalam. Mereka berazam meneruskan mogok lapar sehingga semua 300 pendatang dibenarkan tinggal di Perancis. Turut menyokong kumpulan hak asasi yang mendesak kerajaan Perancis mengkaji semula undang-undang imigresen. Kebakaran hutan terus melanda bahagian barat Amerika Syarikat yang dipercaya berpunca daripada panahan petir. Menurut pihak berkuasa, kebakaran ini dijangka bertambah buruk. Ini berikutan amaran ribut petir akan melanda wilayah berkenaan. Bagaimanapun, cuaca sejuk beberapa hari lalu membantu usaha memadam api. Usaha ini turut membabitkan bantuan dan anggota bomba dari bahagian timur Amerika Syarikat. Pusat Kawalan Kebakaran Kebangsaan melaporkan 6 kebakaran besar yang baru di Idaho, Montana, Nevada, Utah dan Wyoming yang membabitkan 140,000 hektar hutan. Di Turki, 18 penumpang pesawat Egypt Air cedera selepas terbabas ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Atatürk, Istanbul. Akibatnya, pesawat merempuh sebuah teksi di sebatang jalan raya yang sibuk dan menyebabkan pemandunya cedera. Pesawat Boeing 707 ini dari Kahirah membawa 120 penumpang dan 11 anak kapal.
Menurut juruterbang, pesawat gagal dihentikan disebabkan landasan licin. Juruterbang turut menyalahkan menara kawalan udara yang memberi maklumat salah mengenai keadaan landasan. Kemalangan juga menyebabkan satu enjin pesawat terbakar. Punca sebenar kemalangan masih disiasat. Olahraga negara memerlukan dimensi baru untuk terus maju dan dihormati di peringkat antarabangsa. Inilah gambaran sebenar selepas berakhirnya kejohanan kebangsaan di Kangas malam. Tiada apa yang boleh dibanggakan pada tamasya ke-74 itu. Selain 2 rekod kebangsaan, tiada atlet yang menyinar. Atlet Kedah M. Ravi Tiran mencatat 51.83 saat untuk mengatasi rekod kebangsaan Hamdi Jaafar 51.90 saat dalam acara 400 meter lari berpagar. Zaki Sadri pula mengatasi jarak sendiri dalam acara lompat jauh 7.85 meter mengatasi rekod lama 7.82 meter. KOAM seharusnya peka dengan keadaan semasa. Menganjurkan kejohanan ini selepas tamasya Olimpik tentu sekali satu langkah kurang bijak. Selepas Atlanta, nyata sekali tiada lagi sasaran atau matlamat yang dikejar atlet. Wak Senyambek kekal jago pecut, tetapi catatannya jauh dari kemampuan sebenar, seperti di Sukma ke-6 dulu. Seperti biasa, KOAM tunduk kepada tekanan atlet dengan memberikan peluang kedua kepada mereka yang tidak menunjukkan sebarang peningkatan. Saya akan buat keputusan yang mungkin tidak popular untuk diri saya, tetapi popular untuk para atlet dan kemajuan bidang olahraga untuk menjaga nama baik kita, nama baik negara kita Malaysia. KOAM dan Datuk Khalid sendiri juga tidak perlu terlalu dibelenggu masalah pembubaran kem latihan pusat di Bangi. Lagipun, Majlis Sukan Negara telah menegaskan ianya boleh diwujudkan semula dengan perancangan yang lebih bersistematik. Pusingan akhir bola sepak 5 sebelah atau Piala Dunia Futsal di Sepanyol. Tamparan hebat kepada pasukan negeri apabila Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM memberi perhatian serius pada pusingan akhir 24 November hingga 8 Disember ini di Sepanyol. Keputusan dibuat pada mesyuarat hampir 2 jam yang dipengerusikan Presiden FAM Sultan Haji Ahmad Shah. 15 pemain yang dipilih selepas Piala AFF di Singapura akan mula berkumpul 6 November depan sehingga tarikh pertandingan. FAM turut memilih Belanda sebagai gelanggang latihan kerana mudah untuk perlawanan persahabatan dan negara itu turut mempunyai kelengkapan sebaik Sepanyol. Dan kerjaan layak kepusingan akhir mendorong FAM menyenaraikan acara itu dalam takwim mereka tahun depan. FAM juga bercadang mengambil jurulatih asing bagi mengendalikan bola sepak 5 sebelah. Penyertaan di Sepanyol bermakna jadual pertandingan Piala Malaysia dirombak. Malah perlawanan akhir juga ditunda dari 21 Disember ke 28 Disember. Yang lebih tinggi, this is more. Bola sepak bawah 18 tahun, Kedah dan Pulau Pinang mengesahkan tempat ke suku akhir setelah memenangi perlawanan kedua masing-masing dalam kumpulan B. Kedah menewaskan Sarawak 2-1 manakala Pulau Pinang mengalahkan Johor 3-1. Perlis dari kumpulan A turut mencerahkan peluang apabila mengekalkan rekod tanpa kalah selepas seri 1-1 dengan Melaka. Nasib juara bertahan Kuala Lumpur bagaikan telur di hujung tanduk. Setelah tewas 0-1 kepada Perlis pada perlawanan pembukaan, Kuala Lumpur berjersey kuning hanya mampu seri 1-1 dengan Kelantan. Kuala Lumpur memperolehi gol pertama pada minit ke-14 hasil jaringan penalti Muhammad Faizul setelah Muhammad Farid Dewan dijatuhkan. Kelantan menyamakan kedudukan 3 minit kemudian menerusi tandukan Hairan Erza. Keputusan seri ini menjejaskan peluang Kuala Lumpur yang kini memerlukan kemenangan ke atas Melaka pada perlawanan terakhir Sabtu ini. Kejohanan renang Majlis Sukan-Sukan Sekolah Malaysia MSSM, perenang Kedah Chan Suwen mencuri tumpuan apabila memecahkan rekod kejohanan acara 50 meter gaya bebas wanita bawah 12 tahun. 26 pingat emas dipertandingkan dalam acara renang. Namun acara yang menjadi tumpuan adalah 50 meter gaya bebas wanita apabila Chan Su-wen mencatat rekod baru MSSM dengan kepantasan 29.12 saat. Su-wen yang berenang di lorong keempat memperbaiki rekod MSSM 30.05 saat milik Elena So Yut Wen dari Pulau Pinang.
Sementara itu, Tan Boon Hua dari Sarawak memungut emas dalam acara 400 meter perseorangan lelaki dengan catatan 4 minit 56.85 saat. Lau Yu Siu juga dari Sarawak mendapat emas dalam acara yang sama kategori wanita. Dalam pada itu, pasukan tuan rumah Melaka memungut pingat emas acara polo air. Melaka bermain cemerlang untuk menyingkirkan Perak 9-3. Liga Perdana Inggeris, gol sendiri jaringan David Unsworth 8 minit sebelum tamat permainan menyelamatkan Manchester United dari kekalahan memalukan kepada Everton. Keputusan seri 2-2 meletakkan United di tangga kedua di belakang pendahulu Liga Sheffield Wednesday. Sementara itu, pemain termahal dunia Alan Shearer membantu Newcastle United mencatat kemenangan pertama dengan mengalahkan Wimbledon 2-0. Chelsea pula menewaskan Middlesbrough 1-0 hasil jaringan Gianluca Vialli. Manakala juara 1995 Blackburn Rovers terus parah apabila tewas 0-1 kepada Aston Villa. Rovers pula dikejutkan dengan peletakan jawatan Kenny Dalglish sebagai ahli lembaga pengarah kelab itu. Kemenangan ini melegakan Newcastle United dan penyokong setianya yang digelar Toon Army. Magpies memulakan perlawanan penuh semangat dan menului 1-0 seawal minit ketiga hasil jaringan David Batty. Tindakan Wimbledon menumpukan perhatian di barisan pertahanan, turut menyukarkan tuan rumah mencipta jaringan. Penyerang England Les Ferdinand kecewa melihat percubaannya terkena tiang gol. Namun Newcastle cemas seketika apabila percubaan Marcus Gayle menerjah jaring mereka. Bagaimanapun jaringan itu tidak dikira kerana Gayle offside terlebih dahulu. 2 minit Newcastle 2, Wimbledon 0. United pula hampir tewas kali pertama di gelanggang sendiri sejak Disember 1994. Lebih menebarkan Red Devil ketinggalan 2 gol di separuh masa pertama, kedua-duanya jaringan penyerang Scotland Duncan Ferguson. Namun Jody Kraft mengembalikan semangat United dengan gol pertama pada minit ke-70. Jaringan itu yang pertama bagi Jody sejak dibeli dari Barcelona bulan lalu. Asakan ke setiap sudut menambahkan tekanan ke atas pertahanan Everton. Hasilnya David Unsworth tertolak ke dalam gol sendiri dalam usaha menyelamatkan pintu golnya. United 2, Everton 2. Sementara itu, bekas midfielder England dan Liverpool Steve McMahon mengemudi Swindon Town mencatat kemenangan 2-0 ke atas Wolves pada pusingan pertama Piala Liga Inggris. Persembahan Swindon lebih kemas jika berbanding ketika kalah 0-2 kepada Norwich pada perlawanan Liga. Bekas pemain sayap Liverpool, Mark Walters menjadi pemusnah Wolves pada perlawanan ini. Hantarannya membolehkan Wayne Ellison menjaringkan gol pertama untuk kedudukan 1-0. Manakala gerakannya bersama Wayne Ellison pada minit pertandingan kurang-kurangnya mengubat duka peminat Barcelona yang kecewa dengan kekalahan mengejut kepada Klein dengan menjaringkan gol kemenangan Barcelona. Lawan Barcelona di perlawanan akhir ialah Inter Milan. Kelab pimpinan Roy Hodgson itu mengalahkan Anderlecht dari Belgium 1-0. Seperti Robson, Hodgson turut menggunakan kejohanan ini untuk memantapkan gandingan pemain-pemainnya. Inter yang sering dibayangi AC Milan dibarisi 7 pemain dari luar Itali. Bahagian depan dijangka lebih mantap diketuai Yuri Yorkaev dan Ivan Zamorano. Dan Yorkaev yang membantu Perancis layak ke separuh akhir Euro 96 menjaringkan gol kemenangan Inter 5 minit sebelum tamat. Badminton terbuka Malaysia. Hanya 2 daripada 6 pasangan negara yang beraksi di pusingan pertama siang tadi layak ke pusingan kedua. Pilihan pertama Chia Soon Kit dan Yap Kim Hock mudah mengatasi pasangan muda negara Chang Kim Wai, Wong Chun Han 15-1, 15-6. Pemenang pingat perak Olimpik itu akan menentang beregu Indonesia Hadi Sugianto dan Aras Razak di pusingan kedua. Beregu ketiga negara Lee Wan Wah dan Chung Tan Fook pula menewaskan pasangan Jepun Hiroshi Oyama dan Norib Imai 15-8, 17-14. Sementara itu, pasangan adik-beradik Fredino dan Eliza Saha hampir menjejaki Soon Kit dan Kim Hock ke pusingan kedua. Tumpas 14-17 di set pertama tidak menjejaskan kesungguhan mereka bangkit mengalahkan pasangan China Min Zhenyu dan Zhang Jun 15-10 di set kedua. Semangat juang pasangan ini turut menarik perhatian penaung BAM Datin Seri Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali.
Bagaimanapun, pengalaman nyata berpihak kepada pasangan Cina itu yang memenangi set penentuan 15-11. Ketiadaan Su Bingqiang meninggalkan kesan kepada Tan Kim He. Kim He bergandengan dengan Alex Kui, rakan pelatih dari klub Wira Tangkis, tewas kepada pasangan Cina Zhang Wei dan Liu Yong 15-17, 14-18. Kekecewaan Malaysia berterusan apabila pasangan keempat negara Rosman Razak dan Chiu Hong Eng tunduk kepada bergu England Simon Archer dan Chris Hunt. Rosman dan Chun Eng tumpas 6-15, 14-17 dalam masa 54 minit. Dalam perayaan itu, Sun Kit dan Yap Kim Hock mempertahankan Razif Siddiq sekalipun ada ura-ura bekas pemain kebangsaan itu akan disingkirkan. Bagi mereka, Razif banyak membantu terutamanya ketika beraksi di Sukan Olimpik baru-baru ini. Sekian segmen sukan, kembali bersama Zainal dan Numala seketika nanti. Surah Rekod Sdn Bhd SRC hari ini melancarkan serentak 2 album artisnya. Pelancaran berlangsung dalam suasana meriah itu membabitkan album artis baru SRC iaitu kumpulan 2x2 dan Siti Nurhaliza. Keunikan kumpulan 2x2 yang dianggotai oleh 4 remaja ini ialah mereka memperkenalkan konsep baru, revival music, menerusi album sulung berjudul Rindu. Revival music adalah adunan lagu lama yang rentaknya diubah suai dan diberi nafas baru. Ini album pertama kami. This is album percubaan untuk 2x2. Jadi nampaknya dapat sokongan yang bagus dan mungkin kami akan maintainkan revival music ni. Tapi untuk next album, mereka memilih lagu lama yang pernah dipopulerkan oleh Eddie Ahmad. Sementara itu, Siti Nurhaliza berpendapat vokal yang baik dan wajah menawan sahaja tidak dapat menjamin kualiti seorang penghibur. Disiplin yang amat penting. Disiplin lagi prinsip hidup mereka. Sama ada bidang muzik ni dia betul-betul nak serius atau saja nak main-main. Penjualan album sulungnya mencecah 30,000 unit sejak dipasarkan April lalu. Petang tadi pula, BMG Music melancarkan album soundtrack filem terbaru Scope Production Tragedi Oktober. Sebagaimana album soundtrack terdahulu, album kali ini juga mengandungi dialog petikan filem itu serta lagu nyanyian pelakonnya. Album mengandungi 12 buah lagu juga memuatkan nyanyian pelakon Awi, Era Fazira dan Ami Mastura. Terdapat 2 lagu baru dendangan Awi berjudul Nostalgia Cinta yang juga dimuatkan dalam album solonya Otak. Awi juga turut menyumbangkan lirik untuk lagu Tuhan Lebih Berkuasa. Penerbit Scope Production Yusuf Aslam berharap album kali ini dapat mengatasi jualan album soundtrack 92 yang mencecah 50,000 unit. Yang dibuat oleh pihak BMG. Saudara, ini ada keputusan terbaru badminton terbuka Malaysia. Pemain nombor 3 negara, Pang Chen, tewas kepada pemain muda Indonesia Indra Wijaya pada perlawanan pusingan ketiga sebentar tadi. Dengan itu sekian berita. Mengakhiri buletin, kita saksikan sekali lagi visual kebakaran hutan di Amerika Syarikat. Salam hormat. Selamat malam.